Orang Kristian percaya tak dengan rukun iman sebahagiannya? Percaya. Orang Yahudi percaya tak dengan rukun iman sebahagiannya? Percaya. Kita nak kata dia mukmin? Tak. Sebab dia percaya hanya sebahagian. Begitu juga dengan orang kafir Quraisy. Kita bukan kata dia mukmin, kita kata dia beriman dengan tauhid rububiyah. Dia mengaku, tetapi dia tidak melaksanakan tuntutan tauhid uluhiyah, menyebabkan dia menjadi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat bergabung dengan saya di program Ngaji Bareng atau yang biasa saya singkat Ngaber ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji ataupun kita akan menambah pengetahuan lagi ya teman-teman kepada salah satu ustadz yang ada di Malaysia ya. Di sini ada Dr. Rozaimi Ramli. Kita tengok pemikirannya yang selama ini banyak kontroversi ya teman-teman. Banyak yang mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Cuma saya tuh nggak tahu akhir-akhir ini tuh pengen melihat pemikiran beliau itu. Walaupun pemikiran beliau selama ini saya tidak ikuti ya teman-teman, cuma cukup menarik untuk menambah wawasan, untuk menambah pemikiran. Dan di sini lagi ada dari Ustadz Adhar Idrus juga nantinya seperti apakah ceramah-ceramah ataupun penyampaian dari Dr. Rozaimi ini ya teman-teman, yang selama ini membuat panas juga otak kita kadangnya. Bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Di sini tajuknya yaitu menjawab tuduhan terhadap tauhid 3 serangkai Dr. Rozaimi Ramli. Masya Allah, seperti apakah videonya? Jangan kemana-mana, tetap di sini dan cikidot. Jadi apa masalah tauhid 3 serangkai ni? Adalah beberapa orang yang tak setuju dengan tauhid 3 serangkai. Kalau tak setuju, kita tak ada masalah. Tapi bila mana dia menganggap orang yang belajar tauhid 3 serangkai ini penyembah berhala. Satu, dia menyamakan tauhid 3 serangkai ini dengan Trinity Kristian. Dan dia menganggap orang yang belajar tauhid 3 serangkai ini boleh bawa kepada teroris ekstrim. Dan dia kata orang yang belajar tauhid 3 ni senang-senang nak mengislamkan orang kafir. Ni kita akan hurai. Dalam ni saya hurai sikit. Tauhid 3 serangkai itu pertama sekali, dia sebut apa tadi? Tauhid 3 serangkai ni penyembah berhala. Kok mana tuan-tuan penyembah berhala? Saya pun penin. Sedangkan kita sebut tauhid, Allah bersifat dengan sifat sempurna. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Bila bincang tentang tauhid uluhiyah, kita sebut tauhid uluhiyah bermakna apa? Tauhid uluhiyah maksudnya memusatkan Allah hanya untuk Allah dalam ibadat. Kok mana pula sembah berhala? Bahkan orang yang belajar tauhid 3 ni sangat-sangat jaga bab akidah, sampai bab tawassul dengan orang yang dah mati pun mereka sebahagian besar tak bagi. Boleh saya katakan sebahagian besar orang belajar tauhid 3 ni, orang yang penyokong tauhid 3 ni, tawassul dengan orang soleh yang dah mati, dia tak apa setuju. Walaupun dia tak kafirkan orang yang buat, tapi dia kata saya tak setuju. Ini ya, kok enggak sama kayaknya. Kerana orang yang dah mati, diri dia pun dia tak mampu nak tolong, apatah lagi dia nak tolong kita. Kerana dia nak jaga akidah dia, supaya akidah dia bersih. Dan orang yang pro kepada tauhid 3 ni, bak tangkal, walaupun tangkal tu dengan ayat Quran, biasanya mereka pun tak setuju. Kerana Al-Quran diturun bukan untuk dijadikan tangkal, tetapi untuk dibaca dan diambil manfaat dan dijadikan ubat dengan kita mendengar bacaan dia ataupun dijampi, bukan buat tangkal. Saya tak nafi ada sebahagian sahabat Nabi yang menjadikan ayat Quran sebagai tangkal. Benda ni benda ijtihad, tetapi kebanyakannya orang yang pro kepada tauhid 3 dalam negara ni, biasanya mereka tidak apa setuju. Mereka tak kafir kan, tapi tak apa setuju. Kerana pada mereka dia boleh membuka ruang-ruang untuk mengganggu
kebersihan akidah pada dia. Mungkin pada orang lain tak ada masalah, pada dia kebergantungan dia pada datang ke Allah. Satu. Yang kedua, dia kata tauhid 3 serangkai ni macam Trinity. Saya duk pening tuan-tuan, kok mana yang samanya? Minta ke depan sikit tuan-tuan. Ha? Sebahagian boleh naik atas stage, yang mana yang kukuh lah. Ini nggak sama ya isi suaranya sama videonya ya. Ada lagi orang nak masuk? Ada lagi orang nak masuk, jadi tak apa. Boleh naik atas stage, tak ada masalah. Okey. Baik. Saya cari di mana persamaan di antara orang yang beriman ataupun orang yang belajar tauhid 3 ni dengan Trinity, saya tak jumpa. Tak jumpa. Tapi dia kata dalam Quran ni tak beza antara perkataan Rabb dengan perkataan ilah. Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan kamu? Maka mereka mengatakan ya, kami mengaku. Dia tak kata pun alastu bi ilahikum, bukankah aku adalah ilah kamu? Sebab tauhid uluhiyah ni dia guna perkataan ilah. Kan? Dia kata bi rabbikum. Dia kata ada juga ayat Quran yang menunjukkan orang yang mengambil orang lain sebagai tempat Tuhan, walaupun dia percaya Tuhan tu sebagai Tuhan yang mentadbir dan mencipta, tapi dia jadikan padri dan juga pendeta dia sebagai penghalal dan pengharam. Allah Ta'ala sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan padri mereka arbab, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Nampak? Saya sebut beginilah. Pertama sekali, tuan-tuan, kita pernah dengar tak perkataan iman dan Islam? Kita biasa dengar perkataan iman dan Islam. Apa beza iman dan Islam? Iman dan Islam ni iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Itu kaedah. Perkataan iman dan perkataan Islam apabila disebut dalam satu ayat, maka memberi makna yang berbeza. Tetapi apabila disebut secara berasingan, maknanya sama. Kita jumpa satu ayat disebut tentang iman. Iman itu Islam, Islam itu iman. Tak ada beza. Tapi bila mana iman dan Islam dia letak dalam satu ayat, maksud dia iman itu yang address benda-benda yang bersifat kejiwaan, kepercayaan. Islam itu address benda-benda yang zahir. Tapi kalau disebut secara berasingan, membawa makna yang sama. Iman tak ada beza dengan Islam. Begitu juga dengan Rabb dan Ilah. Rabb sebagai Tuhan rububiyah, Ilah uluhiyah. Bila disebut sama, maka memberi konotasi yang berbeza. Maknanya spesifik. Tetapi kalau disebut secara berasingan, membawa makna yang sama. Bahkan yang bersifat dengan sifat rububiyah dan uluhiyah, yang berhak sifat rububiyah dan uluhiyah ni zat yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb dan dialah Ilah. So tak ada masalah lah kita nak guna perkataan ilah pada satu tempat, Rabb pada satu tempat yang lain. Orang keliru, dia tak faham yang tu. Dia ingat Rabb ni satu Tuhan yang lain, ilah ni Tuhan yang lain. Tak. Dia membawa makna yang sama, kembali kepada zat yang sama. Dialah Rabb dan dialah ilah. Maka kalau kita guna ayat, Allah Ta'ala perintahkan kita, kan? Perintahkan kita untuk sembah dia, tapi menggunakan perkataan Rabb. Tak jadi masalah. Kerana memang Allah bersifat dengan sifat uluhiyah dan Allah juga bersifat dengan sifat rububiyah. Cumanya ayat tadi kata ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Kenapa Tuhan kata arbab sedangkan mereka tidak ada sifat
rububiyah, dan mereka tidak pernah mengaku pun ahbar itu, pendeta dan padri itu sebagai Tuhan yang mencipta. Apabila mereka menjadikan padri sebagai pemutus, apabila mereka menjadikan pendeta sebagai pemutus dalam nak menghalal dan haramkan sesuatu, seolah-olah mereka telah menjadikan makhluk berada di tempat Rab. Kerana Rab lah, kerana pencipta lah yang ada hak nak halalkan ataupun nak haramkan sesuatu. Boleh faham ni? Ke tuan-tuan macam mu'allaf tadi? Ha? Kalau Allah dan Rab di dalam satu ayat ni mana ibu? Apa makna? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sorry. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Disebut dalam satu surah memberi makna yang berbeza. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia. Malikin Nas, Raja manusia. Ilahin Nas, Tuhan manusia. Kenapa dia ulang kalau maknanya sama? Quran tidak ulang melainkan ada makna yang berbeza. Dalam kalimah Rob tu, dalam kalimah Rob ada berapa nama dalam kalimah Rob? Wallahu alam. Tapi maksud Rabb ni pemilik segala sesuatu. Sebab itu perempuan dipanggil Rabbatul Bait, Rabbatul yang Bait. mentadbir rumah lelaki. Rabbatul Bait. Ha? Kuing. Dia kalau queen control Rabbatul Zauj, pemilik suami. Okey. Boleh nah? Baik. Dan dikatakan juga orang yang belajar tauhid tiga serangkai ni suka untuk mengatakan orang kafir sebagai muslim kerana mereka mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah orang kafir pun percaya. Orang kafir pun percaya. Oh, macam tu dia kata Abu Talib ada iman lah. Abu Jahal pun ada iman lah. Sebab dia orang percaya pada tauhid rububiyah. Dia orang percaya Allah Ta'ala tu mentadbir. Dia orang percaya Allah Ta'ala tu mencipta. Kita kata, bukan kita yang kata, Allah yang kata. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka wahai Muhammad, mereka ni orang kafir zaman Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan kata Allah. Bahkan kalau kita baca surah An'am pun clear, memang orang Quraisy tahu Allah Ta'ala ada. Bahkan mereka bila nak korban, mereka khas untuk Allah. Yang ni untuk Allah, yang ni untuk kami punya berhala. Bahkan bila dia orang ditanya, kenapa dok sembah berhala? Dia kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah berhala tu melainkan berhala ni yang akan menjadikan kami lebih hampir kepada Allah. Bukan kita yang kata, Allah yang kata. Tapi itulah masalah mereka ni. Dia orang tak faham, lepas tu dia orang salah faham, lepas tu dia orang kafirkan kita, sesatkan kita sebab dia orang yang salah faham. Dia orang kata, ini senang dia kata, orang kafir pun ada tauhid, maksudnya orang kafir pun beriman. Tak, nanti dulu. Dia akidah ni, dia bukan boleh percaya sikit-sikit, kena percaya semua. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Katalah satu orang dia percaya Allah Ta'ala ada. Dia percaya dengan hari kiamat. Dia percaya dengan adanya malaikat. Dia percaya dengan qada dan qadar daripada Allah, walaupun baik ataupun buruk, dia percaya semua daripada Allah. Dia percaya dengan hari pembalasan. Dia percaya dengan rasul-rasul. Cuma dalam banyak-banyak senarai rasul, satu rasul dia tak percaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin ke dia? Orang Kristian percaya tak dengan rukun iman sebahagiannya?
Percaya. Orang Yahudi percaya tak dengan rukun iman sebahagiannya? Percaya. Kita nak kata dia mukmin? Tak. Sebab dia percaya hanya sebahagian. Begitu juga dengan orang kafir Quraisy. Kita bukan kata dia mukmin, kita kata dia beriman dengan tauhid rububiyah. Dia mengaku, tetapi dia tidak melaksanakan tuntutan tauhid uluhiyah, menyebabkan dia menjadi kafir. Dah orang percaya, takkan kita nak kata dia tak percaya? Kalau dia tak percaya dengan tauhid rububiyah, maka etis lah dia. Dia bukan musyrik, dia etis, mulhid. Sebab itu dalam istilah agama ni dibezakan. Mulhid maksud dia etis. Musyrik maksud dia orang yang mensyirikkan Tuhan. Maksud percaya pada Tuhan tapi dalam masa yang sama syirikkan Tuhan dengan dia menyembah berhala-berhala. So benda ni kena clear daripada awal. Sebab tu masa belajar jangan punting. Masa belajar jangan hafal buta. Belajar sungguh-sungguh. Ni bukan. Itulah tadi ya teman-teman tanggapan dari Dr. Rozaimi tentang tauhid 3 serangkai ya. Dia tidak terima bahwa orang yang disamakan dengan Trinity, 3 serangkai itu disamakan dengan Trinity dan sebagainya, dia tidak mau ya teman-teman. Cuma dari pembahasan tadi itu, suara tadi itu walaupun nggak sama dengan videonya, cuma suaranya yang ada ya, itu kayaknya secara halus ya teman-teman masuk. Saya merinding juga mendengar ceramah pendapat dari Dr. Rozaimi ini, agak merinding sekali. Makanya saya stopkan dulu untuk Dr. Rozaimi ya teman-teman. Kita lanjut kepada Ustadz Adhar Idrus ya. Di sini ada Ustadz Adhar Idrus, jaga tauhid ya teman-teman. Ini tadi tuh sumpah saya merinding dari pemahaman Dr. Rozaimi itu kayak gimana gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke Ustadz Adhar Idrus untuk kita selalu jaga tauhid ya teman-teman. Don't go anywhere, stay here and check it out. Oh, tak ngajar kata kau orang kafir, tak kata. Bila aku kata mu kafir. Oh, kalau kata gitu jadi kafir. Dah mu nak jadi ya, kata lah. Mu pilih ha. Bang, dia kata kita kata dia kafir. Bila kata? Dia nak buruk nak konak mu. Orang kata buat gini jadi kafir. Kata gini jadi kafir. Pegang gini jadi kafir. Dia kata kita kata dia kafir. Dia berasa dia kafir. Berat orang ni. Dia tengok dak mulut orang kata kau orang kafir. Lah, bila aku kata kamu kafir bodoh. Orang kata kalau buat gini. Batu ulama. Dia tak ada kata anta kafirun. Lah kita ada. Tak ada. Man qala kaza wa kaza faqad kafara. Wa man fa'ala kaza wa kaza faqad kafara. Siapa kata begini jadi kafir. Siapa buat gini jadi kafir. Kan kata kau orang. Dah kata nak nak jadi kafir ah. Nak ah, awak ah. Dah boleh pilih nak, boleh pilih. Tak ada masalah. Mu nak jadi kafir, mu akan roti canai, tak jadi orang repang. Jadi roti canai kau. Betul tak? Mu beriman pada Allah, roti canai kau. Esok mu masuk Hindu, masuk Buddha, semua berhala, tolak hudud, lakah Quran, mu akan roti canai. Jadi roti repang kau esok. Tak, roti canai kau. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah kata, siapa yang nak beriman, silakan. Siapa nak jadi kafir, silakan bos. Ada tak ayat Quran? Ke bukan ayat Quran? Ada tak? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman, silakan. Barang siapa nak jadi kafir, silakan. Faham tak? Kan kita kata, Quran kata. Nah, orang kata jangan buat gini, dia kata ke dia. Dia pedah tu. Faham tak? Orang nak suruh jaga. Nah, macam dia bubuh tepi jalan ah. Nah, lambang-lambang, logo-logo, isyarat-isyarat tepi jalan, tanda-tanda jalan. Nah, hati-hati jalan licin, nanti kemalangan. Nah, dia kata nak bahasa ngoh, dia kata aku kemalangan. Dia bodoh. Dia kata papan tanda tu kata dia kemalangan. Papan tanda tak kata kemalangan, suruh hati-hati. Kalau mu lawan kat dia kemalangan, takut jadi gitu. Nah, jadi cabut peringatan ya. Warning. Nampak? Bodohnya orang.
Aduh, ada aja. Batu halus. Keluarnya daripada dada seseorang seperti busur meninggalkan panah. Panah meninggalkan busur. Tu hal kafir. Cepatnya jadi kafir, cepatnya jadi syirik, cepatnya rosak akidah. Seperti mana panah meninggalkan busur. Kita ambil panah, kita ambil busur. Busur nak nerik dia, kita pun terik. Bila kita lepas, dia pergi serik ke dia tunggu dulu? Kita lepas tu, anak-anak tak gigi. Relax dulu, bawah nak lepak je. Dia kata, mana tak pergi? Relax dulu, bawah. Mana tak pergi? Anak panah rimai panggil gitu. Tak. Lepas cium, pergi lalu, tak dapat lah. Begitulah perginya akidah orang yang beriman dengan satu kesilapan. Faham ke? Batal tidak lama, batal automatik. Kita mayang, kita ketuk rakaat pertama. Adakah batal di rakaat keempat atau rakaat pertama? Dah? Mudah Kalau tak faham kau memang wadah. Maliki yaumiddin. Kemuk ketuk. Batal tok gua tidak atas lagi, dia 3 rakaat. Tangguh. Ramai gitu. Batal selalu. Faham? Puasa pukul 11 kita bahas si buku tengah hari. Batal selalu ke batal pasal? Batal lah. Akidah kita kok. Sekali mu kata salah, jadi kafir serta merta. On the spot. Di atas sokang. Faham? Dah, doktor terjemah. On the spot. Di atas sokang. Jadi bukan nak tuduh orang kafir, tidak. Suruh jaga-jaga. Pasal ni je modal besar kita. Tauhid dah tak ada ni, jengkreng lah kita. Mu nak pakai jubah ke, mu nak pakai luar ke, nak pakai topi sudu ke, nak pakai serban, tu lah hal kita nak cari kelebihan. Nak ambil kelebihan pakai jubah, pak pala sunat. Tahu pakai jubah nak pakai luar jin, tak boleh pala sunat, boleh pala tutup aurat je. Tak ada masalah tu, hal masing-masing. Pesen rambut orang ni, rambut ubur minyak, orang ni tak ubur minyak, orang ni sikat tak atas, ni sikat tak tepi. Takkan sama. Orang ni sikat daripada atas waktu ke depan pula, mereka ke atas hening. Orang ni pula sikat tepi ni saja, atas tak ada. Ada. Tu hal masing-masing, pala masing-masing. Tapi ada akidah. Betul tak? Baru dapat syurga. Dakhalal jannah, makna masuk syurga ni guana ni. Tak syirik dengan Allah, masuk syurga terus. Ulama jawab, masuk syurga terus tanpa hisap, ataupun kena hisap dulu patut masuk syurga, ataupun masuk neraka kemudian masuk syurga. 3 keadaan umat Islam orang beriman. Yang pertama, masuk tanpa hisap, iaitu para nabi, para rasul. Betul tak? Masuk syurga tanpa hisap. Lagi siapa? Kanak-kanak masuk syurga tanpa hisap. Orang gila tengok tidur dalam air. Orang lepo dalam air, dalam supik dia pun ranyah hisap. Lebih-lebih orang. Seluar orang wi guting. Luar wi molek-molek dia guting bahagian depan. Nak tunjuk angry bird dia. Dah orang gila. Masuk syurga tu tanpa hisap. Tu adalah yang besar. Orang mati syahid. Yang kedua, masuk syurga selepas hisap. Orang tauhid kok. Timbang, banyak pahala daripada dosa, maka masuk syurga. Walaupun dosanya banyak, masuk juga syurga. Dengan syarat golongan kedua ini pahala lebih sikit daripada dosa. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun siapa yang lebih banyak pahalanya, lebih berat, sakulat ni lebih berat daripada dosanya, maka dia masuk syurga. Walaupun dosanya banyak, umpama dosa dia banyak mana? 100 trailer dosa dia. Banyak dosa. Kalau orang mindah selori, dia 100 lori dosa.
Nah, tapi dia punya pahala 101 lori. Faham lagi? Dia masuk syurga. Masya Allah, itulah tadi ya tanggapan dari Ustaz Azhari Idrus ya. Dan memang betul ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhari Idrus tadi, bahwa untuk menjaga tauhid itu harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Karena ibaratkan apa tadi Ustaz Azhari itu, ibaratkan anak panah ya, ketika dilepas oleh busurnya maka kecepatannya itu seperti itu. Begitupun dengan tauhid kita, ketika kita melakukan kesalahan maka ya cepat itulah kita akan berada di apa ya, kesalahan-kesalahan yang betul-betul dahsyat ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, dari Dr. Rozi Ramli, terus ada Ustadz Azhari Idrus, itu pendapat seperti apa, ceramahnya seperti apa, kita akan bisa menarik kesimpulan, dan insya Allah itu bisa membawa hikmah yang cukup besar dalam kehidupan kita. Dan pada intinya kita tetap harus waspada, harus ekstra hati-hati untuk selalu menjaga iman kita, menjaga Islam kita di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk menjaga semua itu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya kira program ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.